Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa faddalahu wastafahu wa khassahu minal mawahibi bima la yuhsa wa la yustaqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam selaku pengacara majlis, pengurusi Alian Takwasa, imam-imam Alian Takwasa Masjid At-Taqwa, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran banyak-banyak kerana Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita pada malam ini di dalam mengulang kaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang lain kita baca sejarah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama tak tulis sejarah, dia kata sirah. Apa sebab? Kenapa berbeza? Orang lain kata sejarah, Nabi kita kata sirah. Sebab sejarah orang lain itu sekadar data lah, kita boleh tahu sejarah berlakunya sekian-sekian. Tapi oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku nak suruhmu jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul aku ini contoh. Maka dia panggil sirah tu artinya perjalanan hidup Nabi yang kita kena belajar, kita kena tahu dan kita kena ikut. Di manakah ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dalam banyak-banyak sirah Nabi, dia ada sirah, ulama kata sirah ni kejadian Nabi. Comelnya, tinggi rendahnya, putih ke merah warna dia. Itu satu. Yang kedua, kita kena belajar sirah Nabi apabila Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia utusan ataupun rasul, dibangkitnya jadi rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah kata, aku tak hantarmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul kecuali supaya menjadi rahmat bagi alam ini. Bila kita kata rahmatan lil alamin, apa makna? Artinya kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebabkan alam ini mendapat rahmat. Yang pertama, rahmatnya wahyu Allah Ta'ala sentiasa turun. Mari. Kemudian cara Allah Ta'ala azab hamba-hamba dia berbeza. Umat dulu mereka diazab di hadapan Nabi mereka. Bila nak turun azab, Allah SWT wahyu pada Nabi dia, mau keluar daripada kapur ni. Macam cerita Nabi Lut kan. Keluar daripada kapur ni, keluar, malaikat jatuh azab. Tapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diazab di hadapan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penyakit-penyakit yang berat-berat, sikit-sikit ada. Ni sehari dua ni para jemaah sekalian, kita duduk kelang kabut dengan satu penyakit baru pula. Penyakit apa nama? Pandai ada orang sini. Siapa ada sini? Nama kenal ada nama tak? Dulu dia penyakit H1N1. Tak tahu ke apa kita. H1 dah. Lepas tu, mari penyakit baru ni, nama dia corona pula dah. Virus corona. COVID. Macam-macam lah. Yang pentingnya, apa dia penyakit tu? Kita nak tahu penyakit corona tu penyakit apa? Tak tahu, pakai takut gitu ya. Nak pesan dengan orang, apa takut lah ni. Ini penyakit. Yang paling besar, ana rasalah para jemaah sekalian, kita tak nampak sangat penyakit corona ni. Tak boleh musafir, tak boleh travel situ. Memang kita tak travel pun paling tinggi Kota Baru, Tanah Merah. Jaga-jaga di Kuala Lumpur.
Jauh-jauh tak pergi. Tak berasa. Tapi bila mari gambar orang tunjuk Mekah kosong masa tu, bagaimana perasaan tuan-tuan dan puan-puan? Berasa lagu mana? Nah, ada hok menangis tengok betul kau ustaz gambar ni, kata betul dah tu. Ada hok teriak. Menangis, tak boleh tengok dia. Pasal itulah budak-budak nakal dia tulis, Kaabah kosong kamu menangis, masjid tepi rumah kamu tak pergi. Nak kata puan. Dalil dia juga tu dah. Masjid tepi rumah kita kosong, tak ada siapa menangis dia tengok. Patut pagi-pagi duduk menangis depan masjid. Kenapa? Masjid luas, orang tak ada. Duk sibuk hak Mekah dia tak pergi pun dah. Kalau pergi pun sekali seumur hidup ya. Bila sibuk hak Mekah kosong, tak sibuk di masjid kapur kita. Kita kata ni, ialah kita nak suruh tak kosong belaka, insya-Allah. Sekali-sekala Allah Taala hantar mari, dia panggil apa tu? Virus ni, penyakit-penyakit. Tapi corona ni penyakit kecil, tak nak apa-apa. Kabar-kabar, orang ni kena corona. Kena kuarantin kogo dalam rumah dia, tikah dalam rumah. Nak pergi masjid pun tak boleh, kan? Kita kata ini semua ni ujian Allah SWT. Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita bahawa wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, mu tak tahu tentera Allah Ta'ala, dia yang tahu. Ada tentera Allah Ta'ala mari bi junudil lam taraha, dengan tentera yang tak nampak. Angin mari. Angin kita tak nampak angin, kita nampak kesan dia mari. Kabar-kabar bergoyang pokok. Terakak rumah. Itu angin mari, kan? Ini juga termasuk dalam junud. Tentera Allah Ta'ala tu dihantar mari dengan virus-virus. Tujuannya apa? Supaya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, bila mari peristiwa yang berlaku salah satu daripadanya, dia panggil mukjizat. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada dua kategori. Ada mukjizat yang berlaku di zaman dia sallallahu alaihi wasallam, dan ada mukjizat yang Nabi beritahu akan berlaku. Dia kata selagi akan jadi sekian-sekian. Itu mukjizat. Allah Taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menceritakan kepada kita tentang peristiwa yang akan berlaku. Contohnya peristiwa akan berlaku di akhir zaman. Orang-orang Badui Arab yang berkaki ayam dulunya buat bangunan tinggi. Hari ni kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, ke Mekah, kita mau gambar mana lah ni? Mau gambar bangunan besar, tak? Tapi dia kata dua-dua ustaz, duduk depan Kaabah, nampak alik belakang tu. Itu tanda kiamat. Pasal tu nama dia Burjus Sa'ah. Burj maknanya menara, As-Sa'ah tu bahasa Arab kata Sa'ah ni makna dua. Satu makna jam, satu lagi makna kiamat. Dia boleh pakai dua. Itu tanda kiamat, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang kita nak sebut di sini, satu mukjizat ialah kalau kita nak ambil semua, jawabnya tak bergerak kita. Ayat yang dibaca oleh Al-Fadhil Tua Imam kita tadi, dia panggil surah Al-Isra. Surah apa? Surah Al-Isra. Allah SWT letak dalam Quran ni ada berapa surah? Mari nak dengar cerita. Dalam Quran ni ada berapa surah? Kena atas ke pasti mula ni tak boleh jawab. Kalau tanya budak pasti jawab. Dia kata 114 surah. 114 surah. Salah satu daripada surah Allah Ta'ala namakan dia Suratul Isra. Adanya katakan surah Bani Israel. Sebab apa? Cerita Isra satu ayat ya. Ayat yang pertama ya cerita Isra. Hak lain belakang tu kaitan dengan Isra, iaitulah kebejatan, kejahatan yang dibuat oleh puak-puak Bani Israel terhadap umat-umat dulu, dan Bani Israel ini juga yang akan menyerusakkan umat yang kemudian. Maka dalam ayat ini Allah peringatkan kepada kita satu perkara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah SWT mula dengan kalimah subhana. Para jemaah kita kena ingat, belajar bahasa tadabbur Quran, bila Allah mula dengan kalimah subhana, makna maha suci Allah. Daripada apa? Suci daripada segala-gala kekurangan, daripada segala kelemahan.
dan daripada segala sifat-sifat yang lemah. Tak ada. Sebab apa Allah Ta'ala mula dengan Maha Suci ni? Ini dipanggil ilmu tadabbur Quran. Kerana itu para jemaah sekalian, saya berharap sangatlah supaya kita hari ini selain daripada kelas mengaji Quran, kita kena ada tambah satu lagi, dia panggil kelas mengkaji Al-Quran. Mengaji satu. Mengaji tu hak kita duduk mengaji tu lah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu dia panggil mengaji. Ada setengah masjid ni dia panggil lain pada mengaji, dia panggil kelas taranum. Itu untuk orang sorok-sorok sedap ya. Sorok seperti kita ni kalau pergi taranum buat jenera orang ya. Allah dia ni yang masuk je kok taranum. Dia tak isah ke diri dia kata. Tapi baca Quran dengan suara yang baik itu memang digalakkan. Sebab Quran tu kalamullah, kalau kita baca suara dengan suara yang baik, orang dengar pun sedap. Betul tak? Cuma jangan terlebih sedap sudah. Ada ingat arwah ayah dulu rahimahullah taala. Dia kata zaman dia dulu ada seorang perempuan qari'ah ni, orang panggil dia anak gagak. Sebab apa anak gagak? Agak-agak ni sebab apa? Sebab cerah terlajak dia tu. Pakai anak gagak ni. Gagak ni tahu warna apa kan? Tapi suara dia kalau orang tak tengok tu bertepik hak dengar luar. Walahum azabun azim. Hak luar ni Allah sedaknya. Masya-Allah tabarak. Tahu ke mana gapo lah azab. Bagi mereka tu azabnya besar. Hak duk dengar suara tak faham makna ni, Allah sedaknya dia kata. Azab tu sedapnya pula dah. Ini masalah kita. Apa satulah kita kata, para jemaah sekalian, marilah kita menghabiskan masa kita lain daripada kita mengaji, nak betul baris, nak betul makhraj, betul tajwid. Tambah satu lagi, dia panggil kita masuk dalam kelas tadabbur Al-Quran. Ulama tadabbur, dia tak baca banyak, hanya satu ayat cukup dah satu malam. Padan. Sebab apa? Kita kaji setiap patah kalimah, bukan terjemah. Kalau terjemah 2 minit habis ayat tadi. Tapi kalau nak kaji setiap patah, subhana, maha suci Allah. Maha suci Allah daripada apa? Daripada segala kekurangan, daripada segala kelemahan, dari segala benda-benda yang sifat-sifat yang lemah. Sebab apa? Sebab Allah nak sebut dalam ayat ini bahawa akan berlaku, aku nak cerita kepada kamu suatu peristiwa yang ajaib, yang pelik, yang tidak terfikir oleh otak manusia zaman itu. Zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, orang berjalan naik apa? Gapo dia, kereta api dia? Unta. Bah dia? Kuda kita kata. Tu ya kita. Tiba-tiba Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada masyarakat, kan Nabi kita Isra malam tu ke Isra ke mana? Ke Baitul Maqdis. Lepas tu dia naik ke langit, esok dia turun duduk Mekah. Abu Jahal mari tanya khabar. Dia kata, Muhammad, ada apa tu? Nampak dia duduk termenung. Abu Jahal ni dia suka buat provokasi, dia panggil. Bahasa lain dia panggil provokasi. Nah. Ada cerita pelik ke? Nabi kata ada. Apa cerita pelik? Dia kata semalam aku pergi Baitul Maqdis. Abu Jahal bila dengar benda ni, pelik sungguh ni. Tuan-tuan kena ingat, orang dulu pergi Baitul Maqdis daripada Mekah Baitul Maqdis sebulan berjalan. Sebulan balik, 2 bulan. Mau pergi semalam. Pergi betul ke? Pergi. Mimpi tak? Pergi sungguh. Kalau mimpi tak ada masalah. Nah. Kalau kita duduk sengih kedai kopi pagi esok. Warna sengih kuat tu. Allahu Akbar. Siap dah, akak supah depan yang di Pertuaga. Tak kira lah menteri agama, kau menteri apa dah. Orang kelipah tengok mun okey ayat pedok gapo dak. Tak ada makan ubat kau hari ni kau ni. Orang akan tanya gitu dah. Lupa makan ubat kau ni. Dia kata dak mimpi. Mimpi tak kata apa, pakai belanja air lah kita ni. Dak mimpi. Makna kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata dia bermimpi, Abu Jahal tak kata apa. Betul tak? Abu Jahal tak kata pelik. Tak boleh kata, lah Nabi kata aku pergi. Aku pergi sendiri. Bukan sakat Baitul Maqdis. No. Sidratul Muntaha. Hari ni Mekah. Abu Jahal kata jangan lari, duduk sini. Mau nak gimana? Saya nak pergi panggil orang ramai mari. Bila orang ramai mari, Muhammad cerita semula peristiwa saat ni. Nak tahu berapa orang percaya. Masya-Allah tabarakallah. Tujuan Abu Jahalnya nak jatuh Nabi.
Orang mari tak akan percaya tu siapa dia kan nak percaya benda pelik lagi ni. Apa tu nama dia? Pengembaraan mukjizat yang menampakkan kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka Allah kata subhana, maha suci Allah. Mau percaya ke tak percaya cerita lain lah. Jadi marilah Abu Jahal pada tu, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam cerita dalam banyak-banyak cerita ada hak cerdik. Dalam kalangan puak-puak dia ni ada cerdik. Dia kata ginilah Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Puak dia tak kata dah dia kafir. Kalau betul-betul kamu pergi Baitul Maqdis, aku nak tanya berapa tiang ada Baitul Maqdis. Malam ni pun kita nak tanya juga ni. Mana AJK yang paling lama masjid ni? Lama masjid. Berapa tiang ada masjid kita? Nah. Boleh jawab boleh hadiah malam ni. Oh. Berapa tiang ada? Dia kata ustaz kalau ayat awal kita bila petai lagi lah. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pergi malam tu. Masuk Baitul Maqdis dia solat, lepas tu naik ke langit, lepas dia turun balik. Tiba-tiba orang tanya berapa tiang berapa pintu. Macam mana nak jawab? Maknanya kalau mu tak pergi, kalau pergi pun tak boleh jawab. Tak usah kata apa. Malam ni berapa IJK masjid ni hak boleh bila boleh bagi tahu tepat. Bila dengan tiang, bila dengan pintu tingkap, bila dengan kipah. Tiang dah. Makna kalau dia tanya soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh jawab, mana sabar ke tak tahu? Mana sabar benar. Tak Nabi kerja Nabi nak pergi bila tias itu. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala itu dia katakan mukjizat. Allah Subhanahu wa taala masa tu tak ada internet ni, tak ada duk main YouTube live ni tak ada. Google ada panggilan. Google tak ada. Tapi malaikat dah Google untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa mari depan Nabi gambar Baitul Maqdis, Nabi tengok sesa. Wah, mu nak tanya gapo? Nak tengok dia aku boleh bila dia. Nak tengok pintu boleh jawab itu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, Quraisy kata sedekah. Benar. Tak boleh kata menipu ni. Zaman tu tak ada gambar. Kalau zaman sekarang ni tak boleh. Pengalaman setiap tempat kita nak pergi ziarah, nak pergi ke China ke, nak pergi ke Turki ke, nak pergi ke Jepun, kita akan baca dulu. Cari dalam internet maklumat. Gapo dia ada sini. Nah. Tempat hak masyhur di kawasan kita nak pergi ni apa benda. Kadang-kadang di tempat kedai makan pun kita cek tengok dah. Kalau kawan siapa di sana tuan-tuan orang hak jo bawa tanya, "Ustaz nak makan apa sini?" Kata restoran ni, dia celik mata. Tahu besok mari ke sini. Kata tak mari lagi. Itu dia panggil ilmu telah mendekat ke kita. Zaman Nabi tak ada. Tapi bila boleh cerita, maka itu yang dikatakan mukjizat. Allah SWT sebut Subhanallazi asra bi'abdihi, dia yang bawa jalan hamba dia. Bila kita kata Allah yang bawa, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan sendiri, tuan-tuan dan puan-puan rasa pelik ke tak pelik? Pelik. Dok dalam muka Allah bawa dia. Yang Maha berkuasa bawa, pelik ke tidak? Tak pelik. Macam gitu hari ni kalau tuan-tuan bagi tahu. Saya semalam duduk Mekah. Maya jemaah di Masjid Haram Mekah. Hari ni balik sini. Percaya tak percaya? Percaya dah sampai kita ni Mekah 8 jam ya. Kabar terbang. 8 jam lagi 8 jam klik baru 16 jam. Semalam hari ni 24 jam. Cukup tak cukup masa? Cukup. Hak tak cukup masanya, hak duk tidur kaki 5 masjid. Tak ayah, bangun maya ni. Mungkin maya puak mu dulu aku maya Mekah. Ada ke kapal kita lagi tu? Ada. Tak ada dah. Tak ada. Beramak kata email. Anak jumpa dah sekali. Cuma anak tak ingat nama masjid. Anak nak pergi ceramah sampai dekat maghrib, ada orang duduk tidur kaki 5 masjid. Kita wayak gerak lah pakcik tahu. Nak maghrib ni. JK masjid buat gini. Kata mana pelik? Dia kata jangan maaf tak. Tok Wali ni. Kata Wali kat mana ni? Kata dia mayam Mekah. Kata bergerak orang kapur ni boleh percaya orang lagu ni menyayam Mekah. Dia kata dia mayam Mekah. Jadi dia tak apa, dia tidur dia mayam Mekah. Kata gini lah, lepas ceramah ni ada makan ada. Gini lah, buat pergi pinggir kosong dia dengan sudu dengan kisah. Kata menggotok ayah mayam Mekah, buat klik nasi mandi dah. Nak tengok. Aku anak agak malam tu. Pecah pinggir rasa tak? Kita ni kena tengok orang juga nak percaya benda-benda apa. Jangan duk percaya benda pelik. Sekarang ni macam-macam ni buat gerak-gerak ke ajaran batiniah ni panggil. Ajaran sesat. Dia duk berlindung di sebalik nama hakikat makrifat ni. Ni tak semaya buat dia ni. Dia tak semaya.
Dia kata dia kalau maya Mekah. Kita boleh contoh lalu tipu. Mekah dengan sini beza 5 jam. Mau maya bila? Kita sini pukul 7, Mekah baru pukul 2. Tak maya maghrib lagi kata ni maya maghrib Mekah, contoh tak dai kata mu belawah hangit ni. Waktu makan bagi pinggir koso, kata tu ayah makan hak Mekah lah kata bawa balik. Kita nak tupai juga. Baik. Mara jemaah sekalian, bila Allah kata dia memperjalankan, maka ayat ini menunjukkan mukjizat. Pada suatu malam lailatan asra bi abdi lailah, satu malam mana Tuhan tak cerita. Kalau tuan-tuan nak cari tarikh bila ke tarikh yang berlaku Isra Mi'raj, panjang sekali ulama bawa dalam senarai bila berlaku Isra Mi'raj. Bagi kitanya ulama sirah kata tak usah duk cari tarikh lah, yang kita nak cari pengajaran bila berlaku. Ilal Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, daripada Masjid Mekah ke Masjid Aqsa. Jauh dianya perjalanan dulu, perjalanan yang unta, berjalan dia selama mana? Sebulan berjalan. Sebulan dia cepat kau sikit. Lama berjalan kan. Untuk apa? Tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan linuriyahu min ayatina. Allah kata aku nak tunjuk dia kuasa aku. Nak tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kekuasaan aku supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi mantap keimanan dia kepada Allah azza wajalla. Sebab apa tuan-tuan? Kena ingat dari sudut sejarahnya. Mula-mula Abu Talib mati. Kenal tak kenal Abu Talib tu siapa? Siapa Abu Talib? Jadi bukan dengan Nabi. Pak saudara. Abu Lahab, pak saudara juga. Abu Jahal, ni orang tukar ramah ni. Kata Abu Jahal pak saudara juga tak. Abu Jahal bukan pak saudara dia. Tak masuk dalam senarai. Jadi dalam ramah-ramah pak saudara Nabi, dua orang yang masuk Islam, iaitulah Hamzah dengan Abbas. Ingat, yang masuk Islam siapa? Hamzah dengan Abbas. Ingat ajarah ni tulis kata. Pas ni nak tanya pula akhir. Yang kedua, pak saudara hak betul-betul kafir, hak berlawan dengan Nabi, nama dia Abu Lahab. Sehingga kita boleh supuh Abu Lahab ni dalam solat, luar solat. Tuan-tuan boleh supuh dalam semaya boleh supuh, luar semaya boleh supuh. Tak ada orang kata bahasa ni mak menyupuh, tak. Tok Iman nak kuat menyupuh hari ni. Tabat tiada Abi Lahab. Tak ada masalah, boleh supuh. Satu kategori lagi pak saudara Nabi senyap, tak tahu apa cerita. Tak ada dalam sejarah. Ramai lagi pak saudara dia tapi tak tahu sejarah. Menentang kau, menyokong kau, duduk dia. Jawab dia diam. Boleh jadi nak sokong, takutnya marah dia Abu Lahab. Nak tak sokong anak saudara. Kita ni kadang-kadang dia panggil sensitivity, perasaan dengan anak-beranak ni ada juga. Sikit-sikit ya. Kalau sokong tak sokong pun. Kategori yang keempat, yang betul-betul menyokong tapi tak beriman, Abu Talib. Nasib dia lah. Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa perjuangan Islam ni perjuangan untuk manusia seluruhnya, bukan untuk anak beranak. Karena itulah keluarga Nabi terbagi 4 bahagian tadi. Yang betul-betul beriman hanya 2 pak saudara. Yang betul-betul menentang Abu Lahab, yang membela Nabi tapi tak beriman Abu Talib. Hak lain senyap tanpa berita. Maka yang disokong Nabi ni, dakwah dia disokong oleh sahabat-sahabat dia, orang lain, orang yang mari luar ni pula mari sokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan itulah yang dikatakan rahmatan lil alamin. Allah nak tunjuk pada kita linuriyahu min ayatina, daripada Masjid Haram ke Baitul Maqdis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Nabi kita naik apa? Naik ke apa? Naik Burak nama dia. Jet dia nama Burak. Jet kita macam-macam nama tak? Nama Malaysia Airlines ada, Saudi Airlines, berapa lain ada belakang. Sehari dua ni Masya Allah, nyobah di Corona, banyak syarikat penerbangan lumpuh. Terpaksa 1,5 syarikat, dia bagi 2 pekerja dia hak kerja sebulan, suruh kerja 2 minggu, suruh kasih. Orang lain pula 2 minggu, sebab orang tak jalan. Tengok Masya Allah. Sekali tu awak mari ujian, apa jadi? Ada satu syarikat, anda baca dalam ni internet ni, dia kata 100,000
pekerja dia diminta cuti tanpa gaji sehingga corona hilang. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan bayangkan bagaimana kuasa Allah Ta'ala. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila sekali Tuhan awak mari goncang buat dunia ni, hancur lebuh habis. Awak mari dengan corona, awak tak nampak pun, relax, takut dah kita. Allahul musta'an, kan? Baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa mari satu jet, nama dia Buraq. Nama apa jet dia? Buraq. Tuan-tuan pernah tengok ke gambar Buraq? Pernah tengok? Siapa dia pernah tengok? Kita ni tak ngaku lalu tanya orang tanya, tapi dia ada tepek. Ada gambar kepala kuda, ekor, ada sayap, gambar kuda, kepala orang perempuan, ada sayap dua. Siapa dia ada tepek? Tak ngaku dah. Tengok dah tak? Biarlah tak tepek pun, tapi pernah tengok lah. Lagu tu ke buraknya? Ada orang tunjuk kanan, dia kata, Ustaz, betul ke burak ni? Kita pun perhati tengok kepala makcik wanita. Betulnya ada tindik dia itu. Kata ni borok India mari ni. Mana ada dalam sejarah dia kata, dalam buku, dalam hadis, buruk ni kal bagal, macam kuda hak muda tu ya. Tak ada kepala perempuan, ada sayap tak ada. Sekali dia tu jahat sajuk mata madang, laju lah. Para jemaah sekalian, waktu Nabi SAW nak pergi Mi'raj, Allah Ta'ala hantar mari Buraq. Ambil Nabi, pergi Baitul Maqdis. Tak ada masalah apa-apa. Sampai Baitul Maqdis, malaikat tambak Buraq dia di parking yang dia ada tu. Cerita tambak Buraq di Masjid Baitul Maqdis menjadi satu sejarah besar, bukti besar Nabi kita SAW sampai ke Baitul Maqdis. Jangan kurang. Waktu Hercules panggil Abu Sufyan masuk dalam istana ketika dia terima surat daripada Nabi. Heraklan dia terima surat daripada Nabi SAW. Nabi kata, aslim taslam. Masuk Islam, muslimat. Heraklan ni dia tidak gopoh sebab dia alul kitab. Dia Nasara. Alul kitab, dia kata, pergi cari dalam bumi Syam ni pedagang-pedagang mari daripada Mekah masuk istana, aku nak siasat. Jumpa rombongan pedagang itu dibawa oleh Abu Sufyan daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis, ke Syam, pergi berniaga, masuk dalam istana. Herakla tanya dia, tanya. Semua jawapan dia betul belaka. Tapi Abu Sufyan masa tu bukan Islam. Dia duk mikir macam mana aku nak cuik raja ni supaya timbul satu keraguan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mainnya orang kafir. Pasal itulah tuan-tuan, kalau kita tengok orang-orang yang bukan Islam, tak kira lah bangsa apa, yang adanya mazhab kepahaman dia seperti kelompok Kristian dan apa, berarti molek. Dia mesti satu ada agenda nak merusakkan umat Islam. Cuba tuan-tuan perhati tengoklah. 2, 4, 5 belah bulan kita tengok mereka berkuasa, apa yang dia tak buat. Perhati, tengok situ. Tak usah duk main sentimen apa-apa, kita tengok dari sudut kacamata Islam. Puak ni tak duk dia, orang cerdik ni. Abu Sufyan kata, Ayyuhal Malik, tuanku, hak aku cerita dia betul berlaku Muhammad tu. Tapi ada satu benda pelik, dia kata. Apa dia benda pelik? Dia pernah dakwa dia mari ke Baitul Maqdis, mari ke Masjid mu ni, satu malam, esok balik pula Mekah. Raja pun mikir juga, mana ada orang pergi satu malam balik selalu. Ni mesti ada benda pelik. Tengah raja duk panik macam ni, salah seorang daripada uskuf ni tok guru dia, tok lebar dia kata, Ayyuhal Malik, tuanku, saya boleh sahkan dia datang pada malam yang dikatakan itu. Sudah. Raja kata, ada pula pembela. Abu Sufyan pun pening juga, dia kata, ada lagi orang nak bela ni. Orang benar ni insya-Allah ada orang bela. Dia kata, macam mana tuan tahu? Ada orang dia mari malam tu. Dia kata, aku ni penjaga Masjid Baitul Maqdis, Masjid Ilya. Baitul Maqdis tu dikenali dalam kitab sirah dengan nama Masjid Ilya. Aku ni penjaga masjid. Saya tak akan balik kecuali saya kunci pintu semua, pasti kata ada orang masuk. Tutup pintu baru saya balik.
Satu malam aku nak kunci pintu tak boleh. Panggil dia punya maintenance, hok jaga, hok tukar, hok job beki dia mari. Dia kata pintu tak rosak, jangan ada konsep dia. Lama kita beki malam ni kan penuh pula. Pintu tak rosak, macam mana nak tutup tak boleh. Dia kata itulah. Malam itulah aku rasa malam yang Muhammad kita kata sallallahu alaihi wasallam dakwa dia mari ke Baitul Maqdis. Oh, macam-macam tuan-tuan kalau kita nak tengok perjalanan Nabi ni penuh dengan mukjizat, penuh dengan sifat-sifat keagungan Allah Azza wa Jalla, maka selepas selesai daripada Baitul Maqdis, linuriyahu min ayatina, Allah Subhanahu wa taala bawa Nabi kita naik ke langit. Sampai ke mana Nabi? Dia panggil sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke mana? Sidratul Al-Muntaha. Mana Sidratul Muntaha? Mana apa? Sampai ke kemuncak yang boleh dinaiki oleh malaikat naik setakat tu. Muntaha, mana muntaha tu habis dah. Lebar yang paling tinggi sekali boleh naik sampai situ ya. Lepas tu tak boleh dah. Maka ketika itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bermunajat, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberi satu anugerah yang besar, iaitu menerima wahyu fardu solat. Fardu kita semaya, mula-mula Nabi terima berapa waktu? Berapa? Bunyi tak bunyi ni? 50. Jawab biar yakin kau sikit. Pasal email apa senyum kalau anak murid jawab sedap ni kata dah. Kemah kata dah. 50 waktu. Hikmah Allah Taala nak suruh Nabi ni turun naik. Jumpa Nabi Musa kata, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak boleh tu. Tak pada. Tak pada. Umatmu 50 ni ramah tak semayalah," jawab dia. Nabi naik pula minta kurang sehingga tinggal 5 waktu. 5 waktu pun ramai lagi orang tak solat. Ramai kata ramai lagi tak solat. Adalah kita nak mengaku ramai malu. Tak mengaku orang tahu belaka. Tidak gitu kan? Maka para jemaah sekalian, solat menjadi fardu yang cukup besar sehingga disebutkan wa amuduhu salat. Tiang agama duduk di mana? Duduk di solat. La hazza fil Islam, tidak ada bahagian orang itu mengaku Islam kalau dia tak semaya. Sekarang ni para jemaah sekalian, kita dengan solat macam mana? Kita dengan semaya setara mana? Kita semaya molek. Baik. Anak nak tanya malam ni 2-3 soalan, tuan-tuan jawab dengan ikhlas. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Kita semua ni para jemaah, ibunya, bapaknya, nak pergi syurga ke tak pergi? Nak pergi. Dia kata ustaz tak payah tanyalah soalan tu. Nah, orang nak pergi belakang. Tanya soalan yang kedua boleh? Boleh? Nak pergi berapa orang? Ya? Semua. Isteri nak bawa. Isteri pula nak bawa suami. Dah. Anak-anak nak bawa. Cucu. Menantu. Alhamdulillah. 2 soalan lulus. Soalan yang ketiga ni jawab molek. Waktu kita semaya, waktu pergi ke masjid, waktu kita pergi balasah, tuan-tuan dan puan-puan, berapa orang lagi? Tak apa nak jawab dah lah tu. Sorang. Patut nak pergi syurga belakang. Waktu pergi masjid sorang lagu mana ni? Apa je tak bawa mari belakang anak-anak tu? Budak sibuk ustaz petai-petai duk main. Biar ada masa kat kita ni. Lembu kita buat kelik pukul 9:30. Tak? Bila tidak belum maghrib buat kelik lembu. Bapa tu buat kelik anak tak belum maghrib. Ini tanggungjawab kita ibu bapa. Pasal itulah bila sebut bulan Rajab ni disebut dengan nama bulan semaya, bulan solat. Maknanya kita kena ambil cara dengan keluarga kita. Yang pertama sekali iaitulah selepas pada kita pastikan anak-anak kita sudah mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua yang besar yang kita kena jaga as-salah, iaitulah jaga semaya. Hari ni bila kita sebut satu projek besar yang saya namakan projek masuk syurga sekeluarga. Kau nak pergi syurga berapa orang?
Nak pergi belakang dah. Kita setuju dah. Ittifaq tanpa batahan. Betul tak? Nak pergi syurga tak berana. Tapi kenapa waktu pergi masjid, waktu pergi balasah, kita sorang yang gini, anak tak bawa. Kadang-kadang isteri punya tinggal. Oh lama, malam macam ni. Pereh mutu pergi sorang. Dia kata, ustaz saya ni anak ramah. Kita ada motosikal ya. Kalau tuan-tuan nak mari sungguh masjid, bagi tahu Tok Imam boleh kerah tenaga. Kita bawa sahabat-sahabat ahli masjid yang ada kereta ni pergi ponggah mari. Boleh tak Imam? Boleh. Ada setengah masjid nak beli bah. Dia kata kita sedia bah ustaz. Daripada ujung kapur ke ujung kapur. Cuma bimbangnya takut nengah driver ya tambah. Orang tak nak duduk nak naik tunggu berjalan ni masalah. Yang kepada jemaah kita kena usaha. Usaha yang paling besar sekali, usahanya kena pastikan bahawa dalam keluarga kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, cucu cici kita yuqimunas salah, mendirikan salat. Boleh ke tak boleh? Itu yang pertama. Sempena dengan mi'raj kita ni, yang pertama sekali kita nak kepastian bahawa kita, anak cucu kita semuanya mendirikan salat. Boleh? Insya-Allah. Anak duk perhati tengok ada 2-3 masalah. Hak tak pergi masjid, satu penyakit. Hak pergi masjid dah, tak bawa anak cucu. Yang ketiga, hak bawa anak, siapa di masjid, dia tak suruh masuk dalam masjid. Ayah yang masuk, anak duduk buat luar. Itu masalah salah. Cuba tanya Tok Imam, kalau hari Jumaat, tak mana jadi? Ayah masuk tak? Anak dia, jujur semula lah kalau ada kedai-kedai tepi tu, dia duduk main, duduk buat tu, dia mari bila? Bunyi kata ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Abang jujur masuk masjid. Maya tangga-tangga, maya tepi-tepi. Masa apa? Sebab kita tidak ambil tanggungjawab yang besar, pastikan anak-anak kita, keluarga kita masuk sekali dengan kita dalam masjid. Itu dia panggil satu perkara yang kita kena ambil perhatian yang besar-besar sekali. Perhatian yang ketiga, yang keempat apa ni? Masjid kita lah ni masjid kita ni, Masjid At-Taqwa kapur kita ni, besar ke kecil? Pandai dia jawab. Siapa jawab besar ni? Nak tanya soalan. Berapa besar? Ya? Pasal mana dia kata masjid kita besar sebab waktu solat berjamaah tak penuh. Betul? Jawab sama. Boleh ke tak boleh malam ni kita nak usaha. Jangan duk tengok video orang ya. Ni duk tengok video masjid mana tu. Allah semaya subuh dia apa 4-5-600 orang. Kita nak suruh orang mari ambil video juga di masjid kita ni. Semaya subuh, biarlah maya subuh takut tak ada. Maya bergorek dengan Isa apa? Seramah maya jemaah juga. Boleh ke tak boleh? Tak boleh buat apa je. Moga rumah kita ada 10 orang anak. Kalau 100 orang kali dengan 10 orang anak, berapa? Wah keluar dah masjid kita ni. Masjid bukannya besar sebenarnya, cuma dia besar lah ni. Lah ni kita nak mikir macam mana nak suruh jadi kecil masjid ni. Boleh ke tak boleh? Kata suruh AJK. Jangan bukan suruh AJK, suruh kita ni berbapa ni lah yang menjadi AJK yang akan memenuhkan masjid rumah Allah SWT. Sebab apa? Kalau kita tak usaha, siapa nak usaha? Nak tunggu soal khabar mari tulis wartawan tak jadi apa? Ni puak kita kena usaha. Dia kata ustaz kalau bawa anak-anak orang tua-tua marah pula budak bergagal. Tu masalah pula. Dah. Kita kata kita bawa anak, kita kena jaga lah, jangan bawa anak. Bukannya tamai permainan apakah biar melopak atas kepala orang dah. Kadang ada setengah budak ni hebat, tengah ustaz ceramah ni mari cacah sini. Duk gosok nanggut ustaz. Comel janggut. Kata budak ni, ayah dia sengih tengok. Mari ambil lah anak tu. Takkan kita nak jetik tengok anak orang, tak mana siapa kau tengok. Maknanya bila anak kita kena jaga. Anak kita kena jaga, kena pasti dia masuk masjid, dia duduk sebelah dengan kita, dekat-dekat dengan kita. Tapi kita pakai. Orang tua-tua jangan allergic tengok budak masuk dalam masjid dah. Di setengah tempat dia jadi macam, budak duduk luar agak berambak molek lah jawab dia je. Ada setengah masjid ke dia tulis kawasan kanak-kanak. Masjid kita nak ada tulis ke? Kalau tulis tak saya royak. Takutnya marah Datuk Imam. Ada setengah masjid dia tulis kawasan kanak-kanak. Bodoh hak cerdik, dia kipin je pen besar ayah dia tu dia mari tambah bawah bermain, dia tulis bawah.
Oh, lopak sungguh buat dia. Dia duduk situ, orang tua tak boleh kacau. Dia tulis, pak kanak-kanak bermain. Tak boleh marah. Budak mana agak jauh lebih pada tu. Nah. Kalau anak kita baik, anak orang tak baik. Nya cuek. Anak orang jauh, anak kita pula cuek. Maka kita letak anak kita dekat dengan kita. Budak-budak hak besar-besar dah tu lah. Kan? Bawa mari duduk sekali dengan ayah dia, insya-Allah para jemaah sekalian. Kalau anak kita dibiasakan dia dengan masjid, dengan surah, dengan majlis ilmu, insya-Allah. Itulah yang dipanggilkan cemerlangnya masa depan sebuah kampung apabila meriahnya masjid itu dengan golongan-golongan anak-anak muda, sebab demo ni akan jadi orang tua esok. Anak kenal beberapa buah surau masjid. Tok bertambah. Siapa dulu ada pasti di kampung tu pasti kena tutup. Kata orang jadi gini, dia kata tak ada orang muda dah sini. Ni hak tua ni pun tunggu habis mati ya. Tak bertambah orang muda. Pasal bertambah muda tak ada orang muda. Jadi macam mana kita nak suruh masjid kita ni mesra, orang-orang mudanya bertambah, anak-anak kita makin ramai. Jadi para jemaah sekalian, kita kena buat satu program, iaitulah program imarah masjid. Masjid kita ni kita duk mikir biarlah kita jadi nak masuk syurga sekeluarga, artinya kita bawa semua ahli-ahli keluarga kita, ahli masjid kita, mari. Sebab itu anak kata mukjizat Isra ni satu benda yang besar. Allah bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Baitul Maqdis, naik ke langit seorang dia. Berbeza dengan Nabi nak hijrah. Beza ke tak beza? Nak pergi hijrah dah senang ke tidak? Nabi terpaksa kena merancang. Pakat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, kita hijrah senyap-senyap ni kita dua je. Waktu Nabi nak beritahu pada Sayyidina Abu Bakar, Nabi kata apa? Jauhkan orang-orang dalam rumah ni. Kita nak cakap dua. Rahsia, strategi. Tak boleh bagi tahu dengan orang strategi ni. Nah, kita kalau beritahu kau orang strategi kan, nya catat keting demo ni. Bukan semua benda kena beritahu. Naik atas bukit Jabal Thawr, Mekah. Sembunyi dalam gua. Duduk 3 malam dalam gua. Hari nak keluar daripada Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta seorang gaib nama dia Abdullah bin Urayqit. Gaib ni pakar jalan, dia tahu nak lari Nabi loro-loro hak lawan mana-mana, jangan masuk jalan biasa. Sebab apa? Takut dikejar oleh orang. Para ulama buat kajian, kenapa dua peristiwa besar ni berbeza? Hijrah, patutnya hijrah ni nak rumah Nabi kena kepung. Quraisy bawa jatuh gini nak bunuh. Patut malam tu lah burak mari ambil je tak? Burak mari depan tangga Nabi, cepat. Orang nak kepung kita. Dah, Nabi kita keluar senyap-senyap. Waktu nak Isra' dan Mi'raj, Nabi kita duduk relax dekat Kaabah, tiba-tiba burak mari naik lagi. Apa sebab? Sebab apa tuan-tuan? Jawab dianya berbeza di antara dua keadaan. Keadaan dalam bab perjuangan Islam nak menegakkan agama ini perlu pada pengorbanan. Tak boleh kumpayaku. Kita hari ini nak menegakkan Islam, kalau kita tidak berjuang, siapa nak berjuang? Bila kita kata perjuangan, mesti ada penentangan. Betul ke tidak? Maka mu kena belajar Nabi kita hijrah, orang kepung, Nabi kita berdoa, bawa alat-alat, siapkan kenderaan, senjata, gaib yang pemandu yang pandai. Itu semua dia panggil ilmu strategi. Dalam gerakan dakwah kena ada strategi, tak boleh jalan bodoh gitu ya. Kumpayaku belaka, itu Allah Ta'ala yang kumpayaku, kita tak boleh, kita kena ada perancangan. Tapi dalam bab ibadat kita berhubung dengan Allah Azza wa Jalla, perlu kepada kenderaan, tak payah. Aku nak berhubung dengan Allah Ta'ala macam mana? Ambil wudu, Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras. Aku ada muka aku ni kepada Allah yang mencipta langit dengan bumi. Kita dengan Allah. Nabi SAW kata, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa wasajid. Tempat yang paling hampir kita dengan Allah di mana? Waktu kita sujud. Kalau kita belajar dalam ilmu salat, ilmu rahsia salat, sebab apa waktu sujud tu waktu paling hampir kita dengan Allah? Kenapa? Siapa dia boleh jawab? Kita beri hadiah malam ni. Ya? Kita berasa hamba. Alhamdulillah.
Waktu kita duduk semaya, kita nampak benda. Allahu Akbar, nampak. Nampak kita nampak? Waktu rokok, dah lagi tengok kaki orang. Waktu sujud, nampak kapek pun tak nampak. Gelap. Waktu itulah kita aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa wasajidin, tempat yang paling hampir kita dengan Allah ketika sujud. Maka Nabi kata, banyaklah berdoa pada masa itu, faqaminun an yustajabu lakum. Allah Taala nak perkenankan doa ketika kita semaya. Kita siap. Dalam semaya fardu ni tak bolehlah panjang-panjang. Orang belakang kita ada makmum yang lemah, yang tua, tak boleh sujud lama pening. Waktu kita semaya tahajud, kita semaya seorang, kita semaya sunat, kita panjang tak apa. Cuma orang tanya pula, ustaz dia kata saya tak pandai bahasa Arab. Nak doa kok Melayu boleh? Tak boleh lah bahasa doa dalam solat ni, bahasa dia bahasa Arab. Kecuali nama benda, boleh. Contohnya kita kata Allahumma rzuqni sayyaratan Toyota. Toyota tu bahasa Jepun dah. Cuma kalau nak suruh bunyi Arab sikit, Allahumma rzuqni sayyaratan al Toyota. Halik lah bunyi nak suruh bunyi Arab. Macam nama benda tak ada masalah, boleh sebut. Dalam hati kok Melayu tak apa, tak batal. Tapi eloknya kita berdoa tu kita dengan mulut, sebab ni mulut atas lantai didengari oleh Allah Taala yang Maha Tinggi. Masya-Allah, tabarakallah. Maka para ulama kita kata, siapa dia nak bercakap dengan Allah, dia semaya. Siapa nak dengar Allah bercakap dengan kita, baca Quran. Aku ni berasa nak dengar Allah Taala bercakap dengan aku. Buat mana? Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Hei orang beriman. Kita beriman. Itu yang bercakap dengan kita. Ya ayyuhan nas. Hei manusia. Kita manusia ke tidak? Siapa dia mengaku dia mari daripada monyet? Nama berapa orang putih hak kata dia monyet tu? Mati dah dia. Lama dah mati. Kalau jumpa kita nak royak dia. Kata Darwin, demo sorang yang monyetnya. Dah, kita tak ngaku. Bila dia tak ngaku pun, kadang-kadangnya melompat lebih kuat dia tu juga. Ini masalah kita, ni melompat. Baik. Maknanya, bila kita nak bercakap dengan Allah, cakap dalam solat, kita solat, cakap dengan Allah. Kita nak dengar Allah Taala bercakap, kita baca Quran. Kita nak dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cakap dengan kita, baca hadis sallallahu alaihi wasallam. Semua benda kita buat. Baiklah para jemaah sekalian, kalau kita nak bicara tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Isra dan Mi'raj, Nabi yang paling besar sekali, iaitulah mukjizat Allah Subhanahu wa taala tunjuk pada Nabi kuasa dia yang besar. Yang pertama, tanda Nabi kita berjalan dengan kuasa Allah Taala. Jarak orang lain pergi sebulan, balik sebulan, Nabi berjalan satu malam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan para anbiya alaihimus salatu wassalam. Berapa ramai para nabi? Nabi berapa ramai? Kita duk mengaji kelas para tuai kan dulu. Berapa ramai? Tak jawab malah dah kamu. Berapa? 100? Kemah kata. Ada riwayat kata 124,000 orang nabi. Semua sekali. Rasul 313. Hak dalam Quran tu hak sebut 25 orang tu, yang disebut dalam Al-Quran baru 25. Ada jawab 25 ni. 25 tu jawapan yang ketiga dah. Daripada 25 dia panggil 5 orang rasul ulul azmi min rasul. Rasul-rasul yang kuat dia punya pendirian 5 orang. Kemudian daripada 5 dia ketua Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada situ. Maknanya Nabi malam tu Allah Taala pertemukan dia dengan nabi-nabi yang disebut nama. Jumpa dengan Nabi Musa, jumpa dengan Nabi Ibrahim, jumpa dengan Isa, jumpa dengan roh para anbiya, solat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah diperlihatkan di dalam peristiwa Isra, dalam peristiwa Mi'raj, Nabi juga tengok beberapa penyakit masyarakat yang berbahaya. Di antara penyakitnya Nabi tengok orang makan riba, bagaimana dia punya dosa, duduk sombak batu dalam mulut tu makan riba.
Nabi SAW juga tengok orang-orang yang zina, penzina, dosa dia. Nabi tengok juga khutabah usuk, penceramah-penceramah ni sedap ceramah, tapi dari sudut amalannya tak buat. Ini bahaya kita. Kita bimbang hari ni, ceramahnya sedap, amalannya tidak ada. Kan? Nabi juga tengok orang-orang pembohongan yang berlaku banyak. Ada satu lagi hadis Nabi, ini dia tak tengok malam Isra. Dia tengok malam lain. Malam Nabi kita bermimpi dibawa oleh malaikat melawat ke surga dengan neraka. Nabi SAW tengok seorang laki-laki yang dicocok di mulut dia dicocok besi sini, keluar ikut kepala. Malaikat cocok lagi, tembuh, tarik balik. Allahu Akbar. Bayangkan. Sembuh mula, buat lagi. Nabi tanya malaikat, ni apa ni? Dia kata, inilah orang yang membawa pembohongan atas dunia ni. Balagha bihal alfaq. Dia bohong di kampung dia, tapi pembohongan dia sampai ke pelosok dunia. Kata di para ulama hadis zaman kita hari ni, dia kata zaman kita hari ni hadis ni sangat-sangat tepat. Kita duk nulis dalam kampung kita ni, sini ambil kok main kok ujung jari ni kan. Dia panggil mazhab wasafi ni. kau tak ada mazhab wasafi sini. Mula dia dua mazhab baru lah ni. Satu mazhab selfie, lepas tu as-selfie, lepas tu wasafi, dua tu. Mula-mula selfie ambil gambar dah. Apa tu wasaf? Sekali kita tulis benda-benda yang fitnah pada orang, ujung dunia siapa? Letak di Facebook 20 saat ya, habis orang dunia tengok Allah, jahatnya dia ni. Hati-hati tuan-tuan. Pembohongan yang dibuat di akhir zaman ni cukup dahsyat. Jadi banyaklah Nabi kita sallallahu tengok penyakit amrad al-ijtimaiyah, penyakit-penyakit yang melanda masyarakat. Nabi tengok dah masa tu rupanya akan berlaku di zaman, di akhir-akhir zaman ni banyak timbul pembohongan-pembohongan. Sebab itulah nasihat saya lah kepada para jemaah sekalian, kita berhati-hatilah dengan pembohongan supaya kita tidak terjebak. Kalau jumpa benda-benda orang forward, tepi, tak tepi. Ni nak masuk boleh rajak, macam-macam forward dah. Siapa dia memperingatkan kepada orang muslimin tentang masuk boleh rajak, dia hapuskan dosanya sekian-sekian. Kita habis geruk, kita sebarkan. Padahal hadis tu palsu, tak ada hadis pun. Ini kita takut ni. Mana-mana orang perempuan, dengar muslimat, jangan tulis tapi dengar saja. Mana-mana orang perempuan beri minum air kepada suami dia, lebih baik daripada dia berpuasa setahun, puasa sunat. Wana agak sukalah dah. Tok laki tak ada balik terbuat air siap. Nak puasa setahun pahala ni. Tok laki pun pelik. Kalau aku puas minta air, hari ni tunggu tangguh buat air. Duduk tak lama pula, buat mari air teh pula. Kena 3 gelas, ada pula tandah suami. Bini baca hadis palsu. Nyanyi betul. Jangan tak usah duduk main. Kita kena pastikan hadis-hadis yang sahih, yang jelas disebarkan oleh para ulama-ulama kita yang muktabar, barulah kita sebarkan. Kalau bos tak ambil jumpa pakai holo belaka, jangan. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, siapa dia menyebut dusta ke atas aku dan dia tahu benda tu bohong, dia sebar, wahwa ahadul kadzibin, salah seorang daripada pembohong, pendusta ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hati-hati. Ini banyaklah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ni, khutabah usuk, macam-macam benda lah. Kita pun rasa nak rengkah-rengkah ya pada jemaah sekalian. Jadi sempena dengan kita bicara tentang mukjizat yang besar Allah Taala anugerahkan pada malam Isra dan Mi'raj ke Nabi. Mukjizat apa? Solat semaya. Berapa waktu mula-mula? 50 waktu. Sebab apa 50? Nak tanya sikit. Kenapa 50 waktu? Cuba tuan-tuan bayangkan. 50 waktu. Satu hari, satu malam kita ada 24 jam. Buka telefon. Ni siapa dia ada? Nak suruh buka kalkulator. Satu hari, satu malam 24 jam. 24 jam, 1 jam berapa minit? 60. 60 kali 24 berapa? 1440. Bagi dengan 50 minit, 50 kali semaya. Jadi berapa? Dengar ni tuan-tuan. Maknanya kalau kita kekal 50 waktu semaya, artinya setiap 28 minit ada semaya. Dah ke?
Hak 5 waktu ni pun tak apa nak dah. Nah. Kalau dia apa beramal ujung-ujung waktu ya sama. Maya jemaah tu kau babak lagi. Tapi kita pakat dah sat ni, nak kecilkan masjid kita ni insya-Allah pakat dah maya belaka dah. Insya-Allah. Pada tu orang tanya fatwa Syekh, zaman corona ni kalau kita tak pergi maya jemaah mana takut ke dia corona ni tak boleh berapa ramai-ramai. Syekh kata terbalik. Zaman fitnah ni lah, zaman buat wabak ni lah orang pergi masjid nak minta doa dengan Allah Taala minta selamat, lari daripada masjid pula, subhanallah. Ya, itu dia panggil cara pemikiran orang-orang putih. Nah, supaya kita tak beripu. Masalahnya di masjid atau di beripu, dia duduk main dalam kelak-kelak dia ni tak apa. Itu pelik. Maknanya 28 minit ada satu solat. Allah Ta'ala firman dalam Quran, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu menghalang manusia daripada benda keji dengan benda mungkar. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengah duduk semaya, kita ngacar ke tak? Tengah duduk semaya, kita kosip orang ke tak? Tak. Walaupun solat kita ditinggal 5 waktu, bukan 50, tapi konsep orang solat itu mesti ada. Sebab orang semaya dia tak kacau orang. Kita pun kalau setiap 28 minit kita teringat ke semaya, kita teringat ke Allah, kita teringat kepada azab, kita teringat ke neraka dengan syurga, berani tak berani kita menganak kau orang? Ya tak berani, dia berani duduk kacau orang tu ni. Nah. Okey, terlupa kepada semaya. Sehingga ada pendakwah suruh tanya, tuan-tuan dan puan-puan, apa beza di antara ingat ke mati dengan takut mati? Nampak macam serupa tapi berbeza. Berbeza di antara ingat mati dengan takut mati. Beza tak beza? Berapa dia beza? Dah. Kita lah ni hak teramanya hak takut mati. Pasal tu lah orang mari jual ubat gapo beli belaka. Apa tu beli ubat tu? 500 nak ubat ni tapi hak jual kata buai belaka ni toksik lah gapo benda dah. Kita takut mati belaka tu. Hak kita naknya ingat ke mati. Bila kita nak buat maksiat, Allah, ke aku mati tika ni kan. Bila kita nak ngenak kau kan, ke aku mati kan. Bila kita nak buat ibadat, kita buat sungguh-sungguh takut mati, tak sempurna. Betul tak? Itu beza di antara ingat mati dengan takut mati. Dua-dua tu lebih kurang tapi ada perbezaan. Jadi para jemaah sekalian, sempena dengan kita ni nak ingat ke mati, maka kita perkasakan solat kita. Sebab bila kita semaya, solat itu objektif dia tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat ini menghalang manusia daripada perbuatan keji dengan munkar. Tapi hari ni apa lepas maya lagi nipu orang. Duk alah maya Allahu akbar duk mikir nak jamik riba di bank 20,000 ke 40,000. Dia mikir bila tengah semaya. Itu yang jadi masalah kita hari ni para jemaah sekalian. Kita solat zahir tapi batin kita tidak sempurna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.